Alamin. Alhamdulillah, uh, kita sambung lagi daripada kitab Syarh Mukhtasar Jiddan bagi Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah. Uh, dan kita sampai pada kata pengarang wa amma inna wa akhawatuha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala wa amma inna wa akhawatuha fa innaha tansibu al-isma. Adapun inna dan akhawat inna, sesungguhnya dia menasabkan isim. Masuk bahagian kedua daripada bahagian an-nawasikh. An-nawasikh. Yang pertama ialah kana wa akhawatuha kan. Apa kerja kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Jadi inna pula terbalik. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terbalik kepada kana. Wa huwa alladhi kana mubtada'an. Inna ini dia menasabkan isim. Isim yang mana adalah asalnya mubtada'an. Dia asalnya mubtada'. Wa tarfa'ul khabara, dan merafakkan khabar. Inna merafakkan khabar. Alladhi kana marfu'an bil mubtada'. Yang mana asalnya khabar itu dia itu marfu' dengan sebab mubtada' yang merafakkannya. Jelas Lawan kepada kana, lawan kepada amalan kana. Okey. Kemudian kata pengarang rahimahullah wahia inna. Sekarang ni dia akan sebut apakah yang termasuk dalam kategori kedua ni. Ni kena hafal lah ni. Kena hafal. Tak banyak pun. Inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang disebut sini 6. Okay. Yang disebut di sini ada 6. Jadi apalah? Apa? Okey. Kata pengarang rahimahullah, taqulu inna Zaidan qa'imun. Kamu kata sesungguhnya Zaid itu qa'imun. Sesungguhnya Zaid itu ialah yang berdiri. Wa i'rabuhu, i'rabnya inna, ni cara i'rab dia. Harfu taukidin, dia haraf taukid. Wa nasbin, dah haraf nasab. Kenapa haraf taukid? Taukid dari segi makna. Nasab dia kerjaan pada lafaz. Jadi dia haraf taukid kerana maknanya makna taukid, penegasan, sesungguhnya. Nasab kerana dia menasabkan. Dia menasabkan, merubahkan lafaz asal daripada marfu' jadi nasab. Tansibu al-isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabara, dan merofakkan khabar. Wa Zaidan ismuha, Zaid ni isim inna, mansubun bil fathati, mansub dengan fathah zahirah. Wa qa'imun khabaruha, khabar inna. Marfu'un bil dhammati zahirah, marfu' dengan dhammah zahirah. Wa taqulu fi amali inna, amali anna. Ni amali anna ni silap cetak ni. Amal anna al-maftuhah. Anna yang hamzah bagi atas. Tadi inna kan? Jadi yang ini pula anna. Anna hamzah bagi atas. Apa kata, macam mana? Dia kata balaghani anna Zaidan muntalikun. Balaghani anna Zaidan muntalikun. Telah sampai kepada aku bahawa sesungguhnya Zaid itu muntalikun. Ialah yang telah bertolak. Intalaqa ni telah pergi. Sampai kepadaku bahawa Zaid itu telah bertolak. Zaid telah pergi. I'rab macam mana? Wa i'rabuhu balagha fi'lun madin, fi'il madhi. Wa nunu balagha fi'il madhi, mabni 'ala al-fathi lah. Wa nun lil wiqayati, nun lil wiqayah.
Nun ni untuk tujuan penjagaan. Nak jaga apa? Ha. Ha. Nun tu tujuan nak jaga. Jaga apa? Jaga apa? Cuba jawab. Jaga apa? Jaga daripada terbaris bawahnya fi'il. Kerana fi'il dia tidak terima bagi bawah. Jadi kan mana ada jar pada, mana ada khafat pada fi'il, wala khafdha fih. Tidak ada khafat pada fi'il kan? Jadi nak jaga daripada terbaris bawah fi'il. Kalau balagha ya mati balaghi tak jadilah tu. Jadi balaghani. Balaghani. Okey. Mana tadi? Dia kata nun wiqayah. Wal ya'u maf'ulun bih. Yakni balaghani, iaitu maf'ul bih. Iaitu maf'ul bih. Mabniyun ala sukun. Balaghani, ya tu mati. Fi mahalli nasbin, duduk mahal nasab. Sebab dia maf'ulun bih lah. Okey. Wa anna itu. Anna, i'rab dia harfu taukidin. Haraf taukid. Wa nasbin, dah haraf nasab. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Merafa'kan, menasabkan isim, merafa'kan khabar. Wa zaidan ismuha, isim anna, mansubun bil fathati zahirah. Wa muntalikun khabaruha, khabar anna, marfu'un bil dhammati zahirah. Wa anna, ada habis lagi. Sekarang ni di i'rab satu-satu. Balaghani anna zaidan. Jadi cara i'rab sebegini, kita i'rab satu-satu dulu. Kita i'rab secara bekas kecil. Secara bekas kecil. Satu-satu. Kemudian baru kita i'rab keseluruhan dia. Secara asing ni kita i'rab asing. Satu, kita i'rab ni kecil. Ni satu. Mana tadi? Kita i'rab kalau haji muda tu kita khabar ke dia. I'rab bekas kecil dulu. Bekas kecil ni. Ni bekas kecil satu-satu. Kemudian kita i'rab bekas besar pula. Dia akan jadi apa? Nampak? Jadi mana tadi dia kata wa anna wa ma dakhalat alaihi, anna dan yang masuk ke atas anna. Mana masuk atas anna? Zaidan muntalikun itulah. Fi ta'wili masdarin, pada ta'wil masdar fa'ilu balagha. Fa'il kepada balagha. Fa'il kepada balagha. Wa taqdir. Takdirnya apa? Balaghani intilaku Zaidin. Balaghani intilaku Zaidin. Telah sampai kepada aku berita bertolaknya oleh si Zaid. Berita oleh bertolaknya si Zaid. Nampak? Jadi di sini kalau kita tengok perhati di sini, dia kata an harf taukid wa nasbin. Harf taukid dan haraf nasab kan? Haraf taukid dan haraf nasab. Dan kalau ikutnya dia ni haraf masdar jugalah. Dia ni haraf masdar. Sebab apa? Sebab dia menukarkan jumlah itu menjadi masdar. Dia panggil masdar muawwal. Masdar muawwal. Kok mana ni? Tengok. Dia kata, macam mana dia kata boleh jadi balaghani intilaku Zaidin. Sekarang ni macam mana kita nak bezakan antara inna dengan anna? Dalam hasyiah tu muka surat 324. Qauluhu fi amali anna al-maftuhah. Dia kata wahia fima idza waqa'at fa'ilatan ataupun maf'ulatan. Kalau jumlah tersebut dia masuk pada jumlah yang jadi fa'il ataupun maf'ul. Ghaira mahkiyatin bil qaul, yang bukan maf'ul bagi qala ataupun yang makna qala. Okay. Jadi bila ketika itu apa nama ini, apabila anna ataupun inna tadilah dia duduk
pada tempat yang menjadi tempat itu ada mahal daripada i'rab. Sama ada jadi fa'il atau maf'ul, maka hamzah tersebut dia bagi atas. Hamzah tersebut bagi atas. Anna. Jadi kat mana hamzah bagi bawah ni? Hamzah bagi bawah apabila dia duduk di depan ayat. Inna Zaidan qa'imun. Duduk depan. Ataupun dia duduk selepas daripada qala dan yang tasarruf daripada qala. Qala Muhammadun. Inna Zaidan qa'imun. Kalau ikut qala, jumlah dia itu jumlah maqulul qaul. Jadi mansublah. Mahal nasab sebab maqulul qaul. Tetapi lepas daripada qala, hamzah tersebut baris bawah. Qala yaqulu ke, kul ke, inna. Nampak? Ataupun duduk pada awal ayat. Inna Zaidan qa'imun. Adapun kalau jumlah tersebut duduk pada mana mauqi' minal i'rab, pada ghalibnya dia hamzah tersebut bagi atas. Contoh di sini. Tengok ni. Balaghani anna Zaidan muntalikun. Sampai kepada aku, tulis baliklah. Balaghani anna Zaidan muntalikun. Okay. Jadi balagha fi'il madhi kan? Ini fi'il. Ya ni jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Mana fa'il dia? Fa'il dia mana? Fa'il bagi balagha. Balagha tu fi'il dia. Mana fa'il dia? Sampai, telah sampai kepadaku. Apa yang sampai tu? Apa yang sampai tu? Yang sampai tu ialah berita itulah. Yang sampai tu hal tu. Sampai kepada aku. Nampak? Jadi, yang tak ada di sini apa dia? Fa'il. Fa'il. Fa'il hukum dia apa? Marfu'. Okey. Fa'il hukumnya marfu'. Jadi yang ni, anna ini, jumlah ini, dia duduk tempat fa'il yang marfu'. Dan dia tak pada takwil masdar. Tak. Dia boleh ditakwil tu an masdariyah itu. Dia ditakwilkan, dia panggil masdar muawwal ni. Dia boleh ditakwilkan menjadi masdar. Macam mana? Kita tukar. Sekarang ni apa yang nak dinisbahkan kepada Zaid? Dinisbah pada Zaid ialah muntalikun, intilak. Maka masdar daripada muntalikun apa dia? Intilak. Intalaqa. Intilaqa. Intilak. Intilak apa? Intilaku Zaidin. Apa? Jadi intilak bagi depan lah sebab dia jadi fa'il marfu'. Okey. Seakan-akan bila kita kata balaghani anna Zaidan muntalikun, benda pula ni. Balaghani anna Zaidan muntalikun, seakan-akan kita kata balaghani intilaku Zaidin. Nampak? Jadi sebab itu dia ini duduk pada mauqi' minal i'rab, ada mahal yang boleh di-i'rab iaitu fa'il kepada balaghani. Bila kita kata balaghani anna Zaidan muntalikun, dia seakan-akan kita boleh takwil dia boleh ditukar menjadi masdar. Balaghani intilaku Zaidin. Balaghani intilaku Zaidin. Jadi pada
Inna yang duduk pada tempat sebegitu dibaca dengan hamzah bagi atas. Anna. Dia ada beberapa tempat lagi lah. Itu boleh tengok dalam kitab apa nama ni? Qawaid Lughah Al-Arabiyah. Fuad Nu'mah. Boleh tengok situ. Ada dia senaraikan. Dan dalam kitab-kitab lain pun ada sebut. Dalam kat kita ni disebut tempat yang jadi fa'il atau maf'ul yang selain daripada maf'ul bagi maqulul qaul qala dan seumpama yang tasarruf daripada qala. Okey. Nampak sini. Jadi di sini mana sini dia kata wa anna wa inna. Anna wa inna wa anna. Inna wa anna. Okey. Jelas tak nampak tak ni? Macam mana dia kata wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin. Fa'ilu balagha menjadi fa'il kepada balagha. Wa taqdiru balaghani intilaqu Zaidin. Jadi macam mana nak baca tu? Hamzah dia bagi atas. Hamzah ni bagi atas. Okay. Wa taqulu fi amali lakinna, dan kamu kata pada amal lakinna qamal qaumu lakinna amran jalisun. Qamal qaumu lakinna amran jalisun. Okay. Jadi lakinna ni dengan sabdu Kalau lakin dia jadi muhmalah. Lakin tu kalau lakin saja dia tidak sabdu, dia tidak beramal. Dia tidak beramal. Dia tidak beramal dengan amal inna. Macam amal inna tidak beramal. Kalau lakinna, ingat molek. Kalau lakin bukan dengan tasydid. Lakin dia tanpa tasydid, maka lepas itu biasa je. Lakin amrun jalisun. Jelas. Tapi kalau dia lakinna, dia musyaddadah nun, maka dia beramal dengan amal inna. Wa i'rabuhu qamal qaumu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il fa'ilah. Qama fi'il, al-qaumu fa'ilun. Lakinna harfu istidrakin. Haraf istidrak. Istidrak ni makna apa dia istidrak? Nak menafikan apa yang tawahum sabit. Nak menafikan apa yang pada anda yang sabit. Kita kata guana macam mana kita nak contoh, kita kata bahasa kita kata namun lah. Namun, tetapi, namun, tetapi, okay? Boleh. Namun tetapi. Jadi dia dengan makna istidrak. Dia akan sebut apa makna istidrak tu. Harfu istidrak. Istidrak dari segi mana? Dari segi makna. Wa nasbin. Nasbin dari segi mana? Dari segi lafaz. Dia menasabkan kalimah tersebut menjadi mansub. Okay. Tansibu al-isma, menasabkan isim. Wa tarfa'ul khabara, merapakkan khabar. Wa amran, amran ini ismuha ismu lakinna, mansubun, mansub bil fathati dhahirah. Wa jalisan khabaruha khabar lakinna, marfu'un bi dhammati dhahirah. Okay, marfu' bi dhammati adh-dhahirah. Kemudian lepas tu akan sebut makna anna li taukid. Okey, lepas tu akan sebut. Mana tadi? Wa taqulu fi amali la ka'anna, kamu katakan pada amal ka'anna. Ka'anna li tashbih ni. Seakan-akan, seumpama ka'anna Zaidan asadun, seumpama Zaid itu singa. Wa i'rabuhu ka'anna harfu tashbihin. Haraf tashbih. Tashbih dari aspek makna. Wa nasbin dari aspek lafaz, dia menasabkan. Wa tansibul isma wa tarfa'u al-khabara, merafa' menasab isim, merafa' khabar. Wa Zaidan ismuha, isimnya mansubun bil fathati dhahirah. Wa asadun khabaruha khabar ka'anna marfu'un bil dhammati dhahirah.
Wa taqulu fi amali laita, kamu kata pada amal laita, laita amron syakhisun. Laita amron syakhisun. Laita amron syakhisun. Alangkah baiknya kalau amal itu ada. Laita amron syakhisun. Alangkah baiknya kalau amal itu syakhis. Itu hadir lah, hadis. Hadir. Tegak dan juga hadir maksudnya. Wa i'rabuhu, i'rabnya laita harfu tamannin. Harfu tamannin. Arah tamanni. Tamanni makna harap. Harap. Harapan. Haraf yang memberi makna harap. Alangkah. Jadi dia dari segi makna dia haraf tamanni. Pengharapan. Wa nasbin, dia menasakkan, kerjaan lafaz dia menasakkan. Yang sibulisma, menasakkan isim. Wa yarfa'u khabara, merafakkan khabar. Wa amran ismuha ismulaita mansubun bil fathati zahirah wa syakhisun khabaruha marfu'un bid dhammati zahirah. Taqulu fi amali la'alla, kamu kata pula pada amal la'alla, la'allal habiba qadimun. Alangkah baiknya. Ini juga harap juga, pengharapan. Bezanya tamanni ni mengharap benda yang mustahil ataupun payah berlaku. Itu tamanni. Laita lah. Laita ini mengharapkan perkara yang payah ataupun mustahil berlaku. Kalau la'alla ni pengharapan bagi benda yang boleh dan juga mampu berlaku. Okay. La'allal habiba qadimun. Harap-harapnya kekasihku itu datang. Kekasihku datang. Kekasihlah datang. Wa i'rabuhu la'alla harfu tarajjin. Harfu tarajji. Tarajji ni makna mengharap benda yang boleh berlaku. Wa nasbin, dan dia menasakkan. Tansibul isma, menasakkan isim. Wa tarfa'ul khabara, merapakkan khabar. Wal habiba ismuha isim la'alla mansubun bil fathati zahirah wa qadimun khabaruha khabar la'alla marfu'un bid dhammati zahirah. Sekarang ni musannif akan sebut apa makna inna wa anna. Wa makna inna wa anna litaukid. Makna inna dan anna maknanya taukid, memberi makna penegasan. Sesungguhnya ai taukidun nisbah, mentaukidkan nisbah. Nampak tak? Taukid nisbah. Kita nak taukid jumlah ini, dia ada nisbah perkaitan antara mubtada' khabar. Bila kata Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kita telah menisbahkan qiyam kepada Zaid. Ni, kita nisbah qiyam pada Zaid dalam perkataan kita Zaidun qaimun. Nampak? Zaidun qaimun. Jadi ada berlaku antara ni berlaku apa? Ada nisbah. Okay. Jadi inna ini dia mentaukidkan nisbah. Dia menegahkan nisbah qiyam Zaid itu. Sungguh Zaid itu berdiri. Inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu ialah yang berdiri. Nampak? Jadi dia masuk pada mentaukidkan nisbah. A'ni qiyam Zaidin masalan. Contohnya ialah pada qiyam Zaidin. Fi qaulika inna Zaidun qa'im, inna Zaidan qa'imun. Bila begitu, fayartafi'u al-kadhibu wahtimalul majazi. Bila ada datang taukid, harah taukid ini, dia mentaukidkan nisbah. Bila taukid nisbah, dia akan mengangkat. Mengangkat ni makna menafikan lah. Yartafi'ul kadhib ayan fil kadhib. Yartafi'ul al-kadhibu, maka terangkatlah dusta. Wahtimalul majas, dan andaian berlaku majas. Contoh, bila kata Zaidun qaimun kan, ada berlaku, boleh jadi Zaidun qaimun sekadar ayat kita, boleh jadi penipuan berlaku lah, ihtimal lah.
ihtimal kalam tu yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Itu jumlah khabariyah. Ayat penyata ni Zaidun qaimun. Dia boleh dia panggil apa? Jumlah khabariyah. Yahtamilu as-sidqa wal kadhib. Makna boleh orang tu cakap betul, boleh cakap bercakap tipu li zatihi ya, nengok kepada dia itu ayat penceritaan, ayat penyata. Jadi ayat penyata boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi bila didatangkan dengan haraf taukid, maknanya dia nak menyatakan bahawa sungguh. Bila begitu, kalau benarlah dakwaan dia, kalau benar, dia boleh juga orang menipu dengan mendatangkan taukid, ada masalah. Menipu tu memanglah. Kalau nak menipu, dia buat marilah. Beratus taukid pun dia akan tipu juga. Tapi pada ghalibnya, tujuan didatangkan taukid ialah pada nak menolakkan penipuan. Bila orang tu sanggup kata sesungguhnya, maknanya kuat sikit daripada semata-mata perkara itu dia nyatakan tanpa ada penegasan. Sesungguhnya, tengok ahli politik kayak gila. Ahli politik boleh bercakap, tuan-tuan, puan-puan, sesungguhnya saya akan berkhidmat kepada rakyat. Contohlah. Kalau cakap saya akan berkhidmat pada rakyat, orang nak percaya tak? Peratus percaya tu tak seramai kalau didatangkan. Tuan-tuan, puan-puan. Dia tekan sikit tu. Sesungguhnya, nampak tak? Jadi, dengan datangkan haraf taukid tersebut, dia akan pertamanya, yartafi'ul kadhib, akan terangkatlah dusta. Tapi kalau orang nak dusta, dusta juga tak kira lah tu. Ini dari segi asal penggunaan taukid itu. Jadi, yang kedua, ihtimalul majaz. Bila kata Zaidun qaimun, boleh ihtimalkan bahawa yang datang itu bukan Zaid. Wakil kepada Zaid. Wakil Zaid. Jadi ada berlaku hazah mudah. Zaidun qaimun ay wakilu Zaidin qaimun. Wakil Zaid itu yang berdiri. Ataupun Zaidun qaimun. Apa dia Zaidun qaimun? Zaidun apa nama ni? Zaidun qadimun. Zaid telah datanglah. Boleh jadi wakilu Zaid qadimun. Wakil kepada Zaid datang. As-sultanu qadimun. Sultan datang. Boleh jadi wakil sultan ataupun anak sultan ataupun apa lagi? Bentara sultan. Nampak. Tapi bila kata inna, maka dia akan mengangkat ihtimal berlaku majaz. Okey. Lakinna lilistidrak. Kenapa kita kena tahu ataupun penting kita tahu tentang al-huruf dan juga ma'ani al-alfaz, makna lafaz ni. Ini nak faham Quran ni. Nak faham Quran, nak faham ayat Quran. Jadi, kita taklah faham secara surface, secara sembrono ikut gitu. Tak. Quran dia ada makna dalalah lafaz dia tu. Walladina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang tuduh, orang-orang yang menyeru selain Allah ilahan akhar. Dia kata orang yang bertawassul tu orang menyeru selain Tuhan. Baca molek walladzina yad'una ma'allahi ilahan. Seru sebagai Tuhan. Tiba-tiba dia kata orang minta secara tawassul ini orang yang menyeru selain Allah. Baca tu biar kau kena. Yad'una ma'allahi ilaha. Menyeru bersama Allah Tuhan. Ada ke orang tawassul tu menganggap al-mutawassal bihi itu Tuhan? Jadi situ tak kena dah. Panggil al-istidlal fi ghairi mahallihi. Berdalil bukan pada tempatnya. Ni kadang tak dipahami oleh orang yang tak mengaji dengan cara betul ni. Kejap kita tunggu jawab azan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sambung balik Wassalam. Okey. Ini contoh dalam hujah yang digunakan oleh apa nama ni, golongan yang menafikan amalan tawassul ni. Dalam surah Al-Mu'minun, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Penting kita tahu macam mana penggunaan uslub Arab. Wa man yad'u, dia kata orang yang tawassul dia menyeru bersama Allah ilahan akhar. Baca molek ke? Dalam ni sebut apa? Menyeru sebagai Tuhan selain Allah. Jadi awal-awal tu ayat itu digunakan bukan pada tempatnya. Istidlal fi ghairi mahallihi. Orang panggil guna dalil bukan ikut tepat. Sebab apa yang berlaku? Sebab kerana tidak memahami dalam ma'ani al-fas. Tidak memahami manhaj pemahaman yang betul bagi ayat Quran, hadis dan bahasa Arab. Okay? Penting kita kena tahu ni. Okay. Okey, itu makna inna dan anna litaukid. Walakinna lilistidrak. Lakinna dengan makna istidrak. Apa makna istidrak? Wa huwa ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Ta'qibul kalam, mengiringi kalam dengan menghilangkan. Rafa' ni makna menghilangkan perkara yang disangka sabit atau disangka penafiannya. Erti kata lakinna ini maknanya namun, tetapi. Apa tugas namun dan tetapi ni? Dia tugasnya menafikan dan mengangkat apa andaian benda itu sabit atau tidak. Contoh, kita kata, bila kita kata mana tadi? Lakinna tak? Dia kata qamal qaumu lakinna amran jalisun. Kita ambil contoh dia. Qamal qaumu, qama al-qaumu lakinna amran jalisun. Okey. Sebelum lakinna ni, qamal qaum. Apa yang kita faham daripada kalimah qamal qaum, daripada jumlah itu? Subutul qiyam lil qaumi. Sabitnya berdiri bagi kaum. Kaum tu apa? Kumpulan ramai.
kaum tersebut. Okey. Bila pensabitan tu fahamnya faham secara syumul, merangkumi semua kaum itulah, qaumal qaum. Tetapi bila kita buat mari lakinna, tetapi amron jalisun. Jadi lakinna ni dia takkid, dia mendatangkan, dia mengiringi kalam. Kalam ni diiringi dengan menghilangkan apa yang disangka sabit atau disangka ternafi. Sekarang ni kita ingat amron ni kan. Amron ni termasuk daripada kumpulan kaum. Betul tak? Telah berdiri orang ramai. Dalam orang ramai tu ada amar. Kita ingat bila kalau tanpa datangkan lakinna, kita ingat amar pun berdiri jugalah. Sebab perkataan qauman qaum itu umum, meliputi kaum secara umum. Tapi bila kita buat mari lakinna, dia menghilangkan andaian bahawa semua kaum tu berdiri. Lakinna amran. Tetapi amar ini jalisun. Dia seorang tak berdiri. Jadi lakinna tugas dia apa? Ta'qibul kalam biraf'i ma yutawahhamu thubutuhu aw nafyuhu. Mengiringi kalam dengan perkara yang menghilangkan apa yang disangka sabit. Kita ingat ke sabit subutul qiyam li amrin aidan, tapi tidak. Di sini menafikan sabit qiyam kepada amal. Nampak? Boleh? Wa ka'anna dan ka'anna litashbih, memberi makna tashbih. Penyerupaan. Apa maksud tashbih? Wa huwa musyarakatu amrin li amrin, iaitu menyertai sesuatu bagi sesuatu. Itu maksud tashbih. Menyertai sesuatu bagi sesuatu. Menyamai sesuatu bagi sesuatu. Fi ma'nan, pada makna bainahuma, yang ada antara keduanya. Pada makna pada suatu sifat yang ada pada kedua-duanya. Ada yang A, kita kata A seperti B. Maka kita telah menyatakan ada berlaku bersyarikatan, penyamaan antara A dan B pada mana-mana sifat. Dah kira lah. Makna itu berlaku musyarakah. Itu berlaku tashbih. Itu berlaku tashbih. Musyarakatu amrin li amrin fi ma'nan, pada mana-mana sifat, pada mana-mana makna, bainahuma, antara keduanya, antara amrain tadi. Ya. Jadi ayat tadi kata ka'anna, mana tadi? Ka'anna Zaidan asadun. Ka'anna Zaidan asadun. Kita meletakkan pensyarikatan, penyamaan Zaid dengan Asad. Dari segi apa dia sama tu? Dari segi syaja'ah contohnya. Dari segi keberanian. Dari segi keberanian. Jadi keberanian yang ada pada Zaid diserupakan macam singa. Singa kerana singa ni terkenal dengan berani dia. Jadi diserupakan Zaid dengan singa. Boleh. Itu makna tashbih. Walaita litamanni. Laita pula bagi huruf laita dengan makna tamanni. Tamanni, pengharapan. Harap. Wa huwa, apa maksud tamanni? Talabu ma la tama'a fihi au ma fihi usrun. Meminta, menuntut perkara yang tidak tamak padanya. Perkara tak ada tamak ni maknanya benda yang tak ada harapan. Tak tamak ni maknanya tak ada harapan. La tama'a fihi. Yang tak tamak maksud mana? Tak ada harapan dah. Au ma fihi usrun, atau perkara yang payah, padanya ada kesukaran, benda payah. Jadi itu dipanggil tamanni. Tamanni makna cita-cita, mengharap, harapan yang sukar ataupun yang memang mustahil untuk dicapai. Sebagaimana dalam syair kan, dalam muka surat 328. Ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib. Alangkah baiknya kalau muda itu kembali semula. Kalau usia muda itu dapat kembali balik, nescaya aku akan beritahu mereka
apa yang dibuat oleh orang-orang tua. Itu satu. Dalam Quran Tuhan sebab Allah Taala sebut apa? Dalam surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Akhir surah Naba kan? Ya laitani, alangkah baiknya bagi aku kuntu turaba, kalau aku menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaba. Ini apa dia? Perkataan orang kafir. Orang kafir sebut apabila hari akhirat nanti mereka melihat binatang-binatang, Allah Ta'ala buatkan kisos. Allah Ta'ala selesaikan hukuman antara binatang. Binatang-binatang ni, dia yang di kat dunia itu ada binatang yang segok, yang tanduk, yang baloh menyebabkan luka binatang lain. Allah Ta'ala bangkit balik, Tuhan akan jalankan kisos terhadap binatang-binatang ni. Setelah selesai dikisah binatang-binatang ni, kerana apa? Kerana adilnya Tuhan takkan lepaskan apa-apa yang berlaku, akan ditegakkan keadilan tu. Hatta di antara binatang sama binatang pun. Maka akan dikisas antara binatang itu. Lepas Tuhan kisas, Allah Ta'ala akan jadi kunu turaba. Tuhan kata kepada binatang tu, jadilah kamu tanah. Jadi binatang-binatang ni akan jadi tanah belaka. Bila dilihat demikian oleh orang kafir, dan mereka tahu mereka nanti akan diseksa, mereka kata alangkah baiknya kalau kuntu turaba. Apa dia? Ai kuntu turaban. Ai qabla an yakuna turaban hayawanan. Tu maksud. I'tibaru ma yakun. Makna alangkah baiknya kami dulu haiwan juga, supaya sekarang ni kami tidak dihisap dan diseksa dalam neraka, tapi dijadikan tanah sahaja. Nampak? Jadi harapan orang kafir di hari akhirat itu, harapan dengan makna tamani, boleh berlaku tak? Tak boleh berlaku. Tak akan berlaku dah lah. Tuhan nak kembalikan balik mereka kat dunia jadi haiwan, tak jadi dah. Tak jadi dah. Jadi tamani ni ialah talabu ma la tama'a, menuntut perkara yang tak ada tamak, yang tak ada peluang padanya, ataupun benda yang suka. Wala'alla, dan juga la'alla, litaraji, bagi taraji. Taraji ni pengharapan. Watawakku', dan juga harapan, cita-cita lah. Tapi taraji ni benda yang ada harapan dia, ada kemungkinan berlaku. Fataraji, apa maksud taraji? Talabul amril mahbubi, menuntut, menghendaki perkara yang disukai. Nahwu la'allal habibu, la'allal habiba qadimun, alangkah baiknya kalau kekasih itu datang. Jadi benda ini benda yang mudah lah. Mari boleh mudah je sekarang. PKP dah tak ada dah contohnya. PKP dah tak ada dah kawalan pergerakan, tidak. Boleh marilah. La'allal habiba qadimun. Jadi la'alla ni taraji. Taraji ni makna menuntut perkara yang mudah. Alangkah pengharapan benda yang mudah dicapai. Wattawaqqa'. Dan juga la'alla juga dengan makna tawaqqa'. Dengan makna tawaqqa'. Tawaqqa' ni makna bimbang. Tawaqqa' dengan makna bimbang. Apa tawaqqa' itu? Al-ishfaq. Wa tawaqqa' al-ishfaqu. Rasa bimbang dan rasa bimbang lah, kita kata takut dan bimbang. Itu tawaqqa', takut dan bimbang. Takut dan bimbang. Jadi apa maksud al-khawfu minal makruhi? Bimbang, takut daripada perkara yang tidak diingini. Takut dan bimbang daripada perkara yang tidak diingini, perkara yang tidak disukai. Apa dia contoh? La'alla Zaidan halikun. Boleh jadi bimbang-bimbang kot Zaid mati ni. Halikun ni makna mati lah. Jadi la'alla bimbang kita, takut-takut Zaid ni. Boleh jadi Zaid ni mati. Jadi benda yang kita bimbang dan kita takutkan, kita risaukan. La'alla Zaidan halikun. Bukan dia doakan, dia tolak, bukan dia minta Zaid ni mati. Di sinilah dalam konteks ayat inilah
Tapi dia bimbangkan, boleh-boleh bimbang-bimbang lah, kok Zaid ni mati. Habis. Itu apa dia? Itu bagi bahagian kedua bagi inna wa akhawatuha. Okay. Seterusnya, wa amma dhanantu wa akhawatuha, adapun dhanantu dan akhawat dhanantu, fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara, dia menasabkan mubtada' khabar, ala annahuma maf'ulani laha, dia menjadi maf'ul bagi dhanna. Apa dia? Bahagian ketiga ni. Dia menasabkan dua maf'ul. Dia menasabkan dua. Dia cukup saja ni dua ni. Wahya dhanantu. Nahwu dhanantu Zaidan qa'iman. Aku menyangka Zaid itu ialah yang berdiri. Aku sangka Zaid itu ialah yang berdiri. Wa i'rabuhu, i'rab dia macam mana? Dhanantu fi'lun wa fa'ilun. Fa'il dan fa'il. Pada dhanna itu fa'il. Tu ni dhamir rafa' muttasil, dia jadi fa'il kepada dhanna. Wa Zaidan maf'ulun awal. Maf'ulun awalun, maf'ul yang pertama. Maf'ul yang pertama. Mana? Zaidan. Asalnya Zaidun qaimun, asal Zaidun qaimun. Masuk zonan tu dia menjadi Zaidan qaiman dah. Jadi asal mubtada' khabar dia jadi maf'ul pertama, maf'ul kedua. Mansubun bil fathati dhahirah wa qa'iman maf'ulun thanin, maf'ul kedua. Mansubun bil fathati dhahirah. Wa hasibtu, aku menyangka. Aku menyangka. Hasibtu lagi wa hasibtu wa khiltu. Khiltu dengan makna zonan tu juga. Khiltu dengan makna apa? Zonan tu juga. Hasib tu makna sangka. Makna-makna sama tu. Za'am tu, aku menyangka. Ra'aitu. Ra'aitu dengan makna alim tu ataupun dengan makna zonan tu. Ini semua fa'il dipanggil af'alul qulub. Sangka, tahu, yakin. Ada? Dia menamakan sebagai af'al al-qulub. Ada sebut kat sini. Af'al al-qulub. Dia tengok sini tatmim, babu tatmim an-nawasikh. Babu tatmim an-nawasikh. Kenapa? Kerana semua fa'il-fa'il ini berkait dengan benda hak dalam hati. Sangka, yakin, tahu, okey. Tengah namakan sebagai af'al qulub. Mana lagi? Ra'aitu. Ra'aitu dengan makna tahu, bukan aku tengok. Kalau ra'aitu asadan, itu bukan daripada akhawat zanna. Aku melihat seekor singa. Pergi zoo negara nampak singa. Itu bukan akhawat zanna. Ia ni ra'aitu dengan makna aku tahu dan aku yakin. Ataupun dengan makna zanna pun, aku sangka pun. Boleh. Jadi af'al qulub bukan af'al, waktu nak bezakan ni. Ulama nahwu bezakan, dia kata ni af'al qulub, bukan dengan makna ra'aitu penglihatan. Itu bukan af'al, itu perbuatan jawarih anggota kita. Jadi ra'aitu, lagi alimtu, wa wajadtu. Wajadtu dengan maksud apa? Aku tahu. Alimtu dengan makna alimtu juga. Bukan wajadtu dirhaman, aku mendapati satu dirham, aku jumpa. Kalau wajadtu dengan maksud berjumpa, itu bukan af'al qulub, itu benda yang kita dapat. Kita jumpa satu dirham. Ajak nampak? Faham Jadi beza. Jadi zonna yang jadi akhwat zonna ini ialah dengan makna aku wajadtu, aku dapati. Dapati maksud apa? Aku tahu, alim tu. Wattakhadtu. Jadi ini daripada af'al tasyir. Af'al tasyir. Wattakhadtu, aku jadikan. Af'al tasyir dia panggil. Tasyir.
Wattakhadtu al-kitaba sadiqan. Aku jadikan kitab itu sebagai teman. Tasi, aku jadikan. Waja'altu, samalah ni. Waja'altu. Okay. Waja'altu wasami'tu. Dan aku mendengar. Taqulu zanantu Zaidan muntalikun. Asalnya Zaidun muntalikun. Masuk zannat. Zanantu Zaidan muntalikun. Aku menyangka Zaid itu ialah yang telah bertolak. Wa i'rabuhu kama taqaddama. Sebut dulu dah lah. Wa khiltu al-hilala laihan. Wa khiltu hilala laihan. Makna apa? Aku menyangka. Aku menyangka anak bulan itu kenampakan. Aku menyangka anak bulan itu kenampakan. Tengok. Dia khiltu ni makna apa kita sebut tadi? Dengan makna zanantu. Samalah ni. Khiltu dengan makna zanantu. Aku menyangka anak bulan itu kenampakan. Nampak, jelas. Wa ma ashbaha dhalika, dan barang yang seumpamanya. Ya'ni annama ashbahal mithalaini, yang seumpama dua misal itu. Min baqiyatil amthilah, daripada contoh-contoh. Yuqasu, baki itu ma ashbaha itu. Yuqasu ala hadhaini, dikiaskan di atas dua ini. Dua misal ini. Hadhaini mithalain. Nahwu, contoh lain lagi. Dia sebut di sini dua je lah. Disebut contoh zanantu Zaidan wa khiltul hilala laiha. Sebut dua je. Dia lain kiaslah. Contoh nahwu za'amtu bakran sadiqan. Aku sangka Bakar itu kawan, tapi rupanya kawan ni jadi lawan. Za'amtu bakran sadiqan. Aku sangka Bakar ni boleh buat kawan, tapi bukan kawan makan kawan ni. Wa hasibtu al-habiba qadiman. Aku menyangka kekasih itu datang. Sangka datang, tiba-tiba tak datang. Wa ra'aitu as-sidqa munjian. Aku dapati. Dapati makna aku tahu ni. Bukan aku dapati. Sebab sini bukan dapati dengan maksud nampak. Ra'aitu as-sidqa munjian. Aku yakin dan tahu bahawa benar itu dapat menyelamatkan. As-sidqa. Benar, bercakap benar, benar dalam perbuatan itu benda yang menyelamatkan. Wa alimtu al-juda mahbuban. Aku yakin dan aku tahu bahawa sifat pemurah itu dikasihi. Orang yang pemurah dikasihi. Wa wajadtu al-ilma nafi'an. Aku dapati ilmu itu memberi manfaat. Dapati bukan maksud jumpa. Dapati maksud aku tahu dan yakin ilmu itu memberi manfaat. Wattakhadtu bakran sadiqan. Aku jadikan Bakar itu sebagai kawan. Waja'altu abtina ibriqan. Aku jadikan tanah itu sebagai ceret. Buat apa? Buat apa? Orang panggil buat apa? Ambil tanah buat ceret. Tak? Buat ceret. Ceret daripada tanah lah. Macam apa ni, makuk tanah, kuali tanah, macam itulah. Wa i'rabuhu kama taqaddama. I'rabnya sebagaimana telah lalu dah sebut. Mithalu sami'a, contoh sami'a ni. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Nabi SAW berkata. Ni tengok, ni sekarang ni dia buat apa nama ini, diasingkan ni. Kenapa? Kerana ada khilaf sini pada masalah sami' tu kan. Dalam matan dia masukkan juga sami' tu kan. Mana ni? Sami' tu dia masuk juga ni. Sekarang ni pada masalah sami' tu ni ada khilaf pada i'rab. Okey. Ada yang menganggap dia termasuk daripada akhawat zanna. Maka i'rab macam mana? Sami' tu fi'lun wa fa'ilun. Sami' tu fa'il dan fa'il. Jadi sami'a tu fa'il, tu je fa'il. An-nabiyya maf'ulun awwalun. Maf'ul yang pertama.
Wa yaqulu, yaqulu kita i'rab satu-satu dulu. I'rab bekas kecil dulu. Yaqulu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Wal jumlatu dan jumlah daripada fi'il dan fa'il fi mahalli nasbin duk mahal nasab maf'ulun sani, jadi maf'ul yang kedua. Macam mana? Jadi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sami'tu fi'il. Tu jadi fa'il dia kan. Hak ni maf'ul awal. Okey, sini i'rab dulu. Fi'il mudhari' dulu. Lepas tu fa'il dia pula. Jadi dia bekas kecil Bekas besar dia apa dia? Dia jadi maf'ul yang kedua, maf'ul tsani bagi sami'tu. Okey, kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan kita warajihu yang rajihnya anna sami'a fi nahwi hadzal mithali tata'adda ila maf'ulin wahidin. Sami'tu dalam ayat ini, sami'tu Nabi SAW itu mutaaddi kepada satu maf'ul sahaja. Jadi qaul yang rajihnya sami'a ni tidak termasuk dalam akhawat zanna. Dia ta'addi pada satu maf'ul saja. Jadi jumlah tu macam mana? Wal jumlatu ba'daha halun. Jadi jumlah tadi di i'rab benda ni. Sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yaqul ni di i'rab jadi hal. Jadi hal. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun. Jadi hal. Nampak? Yaqulu fi'il dan fa'il itu duduk mahal nasab jadi hal. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam hal keadaan baginda berkata. Nampak? Jadi di i'rab sebagai hal. Lepas tu kata wal jumlatul lati ba'daha di i'rab sebagai halun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu. Kemudian babun na'ti, bab na'a pula. Wallahu Ta'ala a'lam wa a'lam. Ada soalan? Minggu depan boleh bersemuka dah kan? Usul fiqh kita nak habis dah kan? Usul fiqh ni kita tunggu bersemuka lah. Kita baca nahu je lah. Habis nahu cepat sikit. Okay, ada nak tanya tak? Ada soalan tak? Hal min soal. Lepas Isyak lah. Lepas Isyak. Macam sebelum ni lah. Lepas Isyak. Lepas Isyak tu start terus insyaAllah. Boleh semayang lah surah kan? Okay. Ada nak tanya?